bila kita bertanya, nak bercakap ataupun menyantuni alam itu, kita rujuk kembali kepada Quran lah. Jadi saya nasihatkan Syakir pergi mengaji dengan siapa-siapa, pergi menuntut ilmu dengan orang yang ada autoriti, dan kemudian susul dengan pembacaan lah yang berkaitan dengan bagaimana Quran menerangkan tentang hubungan manusia dengan alam. Ada banyak lah. Jadi salah satu daripadanya, kalau kita pendekkan ceritanya, adalah alam itu sendiri adalah satu bentuk ayat atau tanda. Satu, Quran itu sendiri secara mikronya, secara makronya, ayat itu pada alam. So, alam itu sendiri menjadi ayat, sebagai satu ayat untuk orang-orang yang berfikir, atau ayat untuk orang-orang yang membuat renungan, orang-orang yang membuat memberi penghayatan, orang-orang yang mencari ilmu, kan. Diberikan orang kata penekanan kepada sikap berfikir, sikap mencari ilmu apabila kita menghayati alam. Alam itu dilihat sebagai tanda ataupun sebagai ayat. Mungkin kita boleh melihat alam dan kita dapat kesan yang sama kerana kita sedang mencerap tanda-tanda ataupun ayat-ayat yang menandakan adanya sesuatu yang maha agung dan maha besar, pencipta yang lebih hebat. So, itu konsep yang paling asas. Maksudnya dalam hubungan manusia dengan alam ni, pertama sekali asas dia mestilah ada hubungan manusia dengan Tuhan. Itu ringkas dia lah. Asas dia hubungan manusia dengan Tuhan. Kalau hubungan manusia dengan Tuhan ini tak ada langsung, apa saja hubungan dia dengan diri dia sendiri, hubungan dia dengan manusia yang lain, hubungan dia dengan alam sekitar, termasuklah makhluk seperti haiwan, pokok-pokok dan lain-lain, tumbuhan, pun tidak akan bagus. Jadi hubungan dia yang asas sekali hubungan dengan Tuhan. Kalau hubungan dengan Tuhan tu okey, maka hubungan dia dengan alam pun akan jadi okey. So itu asasnya mesti ada kembali kepada tauhid tu tadilah. Ya. Kalau tak ada tauhid tu tak jadilah. Jadi dalam kosmologi ini, ketauhidan itu adalah fundamental. Dalam kosmologi ini, selain daripada alam itu dilihat sebagai ayat-ayat atau ayat, kalau dalam bahasa Arab, bahasa betulnya lah, kalau salah tolong betulkan, ayat-ayat kauniyah dia panggil, kan. Dalam kosmologi ini, manusia pula dilihat peranannya sebagai custodian. Custodian ni maknanya penjaga amanah. Dia khalifah, kan. Jadi kerja dia menjaga amanah. Amanah dia adalah mensejahterakan hubungan ini. Mensejahterakan hubungan dia dengan Tuhan, mensejahterakan hubungan manusia dengan manusia, dan dalam konteks soalan kau tadi, mensejahterakan hubungan manusia dengan alam. Perkataan sekarang ni, perkataan canggih dia melestarikan, sebab ada kaitan dengan SDG goals lah sebagainya, kan. Bolehlah juga, tapi asasnya adalah sejahtera, salam. Dalam perkataan salam itu ada alam, kan. Bila kita tengok alam tu, kita kena bagi salam, orang kata, kan. Peranan manusia adalah sebagai custodian, insan. Keinsanan itu terletak pada custodianship. Jadi apabila dia melihat alam itu adalah satu amanah. Bukan untuk sesuatu yang dieksploitasi, untuk tujuan-tujuan bersifat apa yang dipanggil dalam istilah orang pandai ni, Taylorian punya konsep productivity, optimizing production, itu konsep kemajuan, konsep pembangunan yang berasaskan kepada pemikiran yang sedemikian yang selama ini kita mungkin berada di dalamnya. Kita tak payah nak cakap besar lah, kita berada di dalam itu, kita dah biasa, kita sudah hidup di dalamnya. Sesuatu yang sudah orang panggil berakar, sesuatu yang sudah sistemik, sehingga kita terlupa untuk menyoalnya. Bukan mengecam, menyoalnya. Bila kita menyoal, mungkin kita akan terbangun. Tapi bila kita tak menyoal, kita tak terbangunlah. Jadi menyoal itu akan membuatkan insya-Allah kita terbangun. Jadi dalam
konsep yang berasaskan productivity ni, optimizing production ini, mungkin juga berasaskan satu fahaman benda yang dipacu oleh satu sistem berasaskan tamak, yang kemudiannya menghasilkan dunia yang dipacu oleh ketamakan. Tak kira lah apa parti kat dahi kau tulis, kopiah kau pakai ke. Ini satu perkara yang boleh menjangkiti sesiapa seperti wabak. Asasnya adalah tamak. Jadi kalau ada satu sistem yang dipacu oleh ketamakan yang tidak ada batas, sistem ini tidak lagi melihat hubungan manusia dengan alam itu sebagai satu bentuk custodianship, sebagai penjaga amanah, tetapi mungkin sebagai pemilik, pemunya, penguasa, exploiter, yang dihalalkan dengan kata-kata pembangunan, dihalalkan dengan kata-kata atau istilah kemajuan, development, ya, contoh kan. So berbeza ya antara apa yang dikatakan sebagai custodianship atau penjaga amanah itu dengan apa yang dikatakan sebagai pemaju. Dua konsep yang berbeza. Yang satu tu pemegang amanah, satu tu pemaju. Pemaju pula membawa satu tafsiran yang tidak pernah disoal kerana kita berada di dalamnya. Jadi kita mengaku je lah, janganlah kita nak belagak kita lebih alim daripada orang lain. Kita di dalamnya, ya. Macam kau nak marah pasal pencemaran alam, kau buat karya kau lukis di dalam bilik studio kau ada ikon. Kan? Kita di dalam tu kan, kita nak marah tentang global warming disebabkan oleh kerana industri minyak kan. Kau nak buat karya, kau pun pakai oil juga kan. Lepas tu kau nak beli kat kedai, kau pakai kereta, pakai oil juga kan. Jadi kita berada di dalam tu. Jadi itu self aware lah kan. Maknanya kita self aware that we are in it together kan also kan. But at least kita ada self-aware tu, kita boleh mampu menyoal kan. So pembangunan dalam konsep begitu, pembangunan yang berasaskan maximizing profit, most of all profit that is not meant to be distributed in a very fair manner but in a very greedy manner, yang hanya pergi kepada mungkin kurang daripada 1% daripada populasi dunia. Yang lain-lain tu menjadi bottom billion yang sebenarnya hidup di dalam menjadi hamba lah.